Saya ada buat. Okay, so awak tengok yang saya present yang account saya lagi satu tu. Saya awak besarkan dia punya tu. Buat apa, option background tu, change layout background. Pilih yang spotlight tu, nampak besar sikit lah. Kalau pergi yang tile ke sidebar ke kecil, pilih yang spotlight pada punya apa, setting change layout. Okay. So untuk apa, kita masuk next analisis, iaitu nodal analisis. Okay, nodal analisis, nampak tak? Nampak Puan. Tak? Nampak Puan. Okay. Nampak. So untuk nodal analisis, dia punya apa, kaedah dia sama je dengan mesh, yang berbeza hanya step 1, 2. Step 1, 2, 3. Lepas tu guna kaedah matematik. Okay. Step pertama, untuk nodal analisis kita identify apa, number of node in the network. Maksudnya dalam network tersebut kita ada beberapa node. Dalam data tu kita ada beberapa node, nanti saya tunjuk contoh data lah. Ada beberapa node ataupun node tu kita namakan sebagai titik persimpangan. Titik persimpangan pertemuan arus. Pertemuan arus masuk dan keluar. Kita identify ada berapa titik persimpangan tu. Okay, lepas dah tentukan berapa bilangan dia, lepas tu kita assign node voltage. Jadi setiap titik persimpangan tu kita namakan dia sebagai node voltage. Mungkin kita boleh letak yang titik pertama V1, titik kedua V2 dan seterusnya. Ataupun nak letak sebagai VA, BC pun tak apa, terpulang atas kamu. Kecuali soalan dia bagi siap-siap. Dia dah mention kena ikut soalan lah, macam mesh analysis tu. Okay, yang third step itu apply KCL, Kirchhoff Current Law. For each nodal, for each nodal. Okay, apply KCL to each nodal and write the equation. Okay, macam mesh analysis kita apply KVL, Kirchhoff Voltage Law. Untuk case nodal analysis kita apply Kirchhoff Current Law. Okay, macam saya sebut dalam kelas last week, Kirchhoff Current Law tu apa dia? Ingat tak Kirchhoff Current Law apa dia? Definisi Kirchhoff Current Law. Arus yang sama arus masuk sama dengan arus keluar pada satu node. Okay. Jadi contohnya dalam data kita tu ada 3 node. Jadi tiga equation lah yang kita kena keluarkan, iaitu 3 KCL lah. Kalau ada 2 node, 2 KCL. Macam mesh lah, kalau ada 2 mesh, 2 KVL. Kalau ada 3 mesh, 3 KVL. So yang ni kita gunakan KCL sebab dia pakai node. Kemudian yang keempat tu kita solve equation kita keluarkan tu berdasarkan soalan apa yang dia nak. Okay, kita teruskan dengan kita. Okay, example 1 ni. Okay, example 1 ni determine V1 and V2 using nodal analysis. Okay, jadi sekarang ni untuk V1 node yang pertama, V2 node yang kedua tu kat situ. Saya guna whiteboard lah.
Okay, so ni adalah data tadi. Minta cari apa V1, V2 punya equation. Kita suruh cari nilai V1, V2 kan? Soalan dia determine V1 and V2. Sorry. Dia memang dia suruh cari nilai V1 dan V2 using another analysis. Bukan dia suruh determine V1 and V2 equation. Dia suruh cari nilai V1 dan V2. Okay, so kena buat sampai step yang keempat tu lah, solve the equation. Okay, sekarang ni kita punya note ada dua dan kita boleh teruskan dengan step yang ketiga lah sebab dia dah mention ataupun dia dah assign note di satu video kat mana. Jadi kita teruskan dengan equation. So kita letak sebagai note 1. Note 1. Bukan model lah, note 1. Saya stop sharing ke? Puan stop sharing. Saya tunggu. Okay, note 1 bukan model tu, note 1. Okay, note 1 iaitu kita rujuk pada V1 kat situ. Jadi pada note 1 kita tentukan dulu current dia. Kita buat arah arus dia dulu ya. Okay, pada satu itu adalah kita letak dia sebagai I1. Sebagai I1. Okay. Lepas tu yang keluar daripada V1 ni kita assign sebagai I2. Yang ni kita ke bawah lah sebab ground di bawah kan. Ground ni di bawah jadi kita kena ke bawah lah ke ground. Jangan atas pula. Ke bawah ni kita assign sebagai I3. Jadi kita tulis dulu persamaan arus di sini pada V1. Persamaan arus iaitu arus masuk sama dengan jumlah arus keluar pada node V1 lah. So arus masuk dia apa? I1. I1. Jadi kita tulis I1. I1 sama dengan I2 tambah I3. tambah I3. Okay, lepas tu sekarang ni daripada persamaan arus ni kita keluarkan dia punya persamaan KCL. Ni memang KCL dah tapi kita kena baca dalam pemala V. Yang macam mesh tu kita baca dalam pemala I kan, unknown I kan. Yang kita baca dalam pemala V. Unknown kita adalah V. Jadi I1 kat situ yang mengalir adalah 1 ampere. So sama juga dengan mesh. Bila ada arus, kita terus ambil lah nilai arus tersebut. Okay. So 1 ampere. I1 kita adalah 1 ampere. Sama dengan I2 dia tak bagi arus kat situ. Dia tak bagi arus tapi dia ada V1, ada V2. Jadi I2 tu dia mengalir daripada V1 ke titik V2. Betul tak? Jadi dan dia melalui komponen 6 ohm. Jadi maksudnya kita kena cari voltage drop pada 6 ohm tersebut. Jadi formula untuk voltage drop pada 6 ohm tu adalah I sama dengan I darab 6 kan? I2 darab 6 kan? So I2 darab 6 tu kita punya persamaan arus dalam bacaan V adalah V1 tolak V2 bahagi 6. V1 tolak V2 bahagi 6. Tu adalah untuk I2. Maknanya I2 tu dia mengalir dalam 6 ohm. Jadi yang voltage yang masuk ke 6 ohm tu adalah V1 dan balance voltage yang
selepas dia keluar daripada 6 ohm tu adalah V2. Jadi kita tolak lah V1 yang banyak, V2 yang sikit, so rendah daripada V1. Jadi V1 tolak V2 bahagi 6. Tu adalah arus I2. Kemudian I3, I3 pula, I3 dia mengalir melalui 2 ampere dan terus pergi ground. So I3 adalah V1 bahagi 2. Itu dia persamaan untuk noda 1. Tak payah sama dengan kosong dah lah. Sebab kita dah bentukkan dia persamaan. So 1 sama dengan V1 tolak V2 bagi 6 tambah V1 per 2. So kita permudahkan persamaan ni, jadikan dia kita nak hilangkan dia punya pecahan, kita mudahkan dengan kaedah matematik. Kita samakan pembawah, lepas tu bawa pembawah kita bawa ke sebelah kanan. Jadi memudahkan dia, satu sama dengan, okey, yang V1, pembawah dia 6 dengan 2 kan, jadi kita samakan yang 2 tu lah, jadikan dia 6. So yang ni V1 tolak V2 bagi 6 tambah, okey, ni kena darab dengan 3. V1 3V1 per 6. Okay, jadi bawah dia dah sama. So 6 ni kita bawa ke kiri lah. 6 ni kita bawa ke kiri, jadi 6 sama dengan V1 tolak V2 tambah 3 V1. Lepas tu kita susun ikut dia punya persamaan dia tu. 6 sama dengan V1 tambah 3V1 jadi 4V1 tolak V2. So ini adalah equation yang pertama. Nampak? Panjang sikit lah untuk noda ni sebab dia melibatkan pecahan. So kita nak jadikan persamaan tu jadi persamaan sebaris. Jadi tak boleh nak ketikkan lagi value dia. So itu je lah untuk value untuk note 1 tu. Dan kita tengok untuk note 2 pula. Okay, note 2. Note 2, kita tulis lagi dia punya, tentukan lagi dia punya arus pada note 2. Okay. Yang masuk V2 ni, maintain I2 sebab sama kan, sama laluan dia kan, maintain I2. Okay, lepas tu yang melalui 7 ni kita letak dia sebagai I4. Kita letak dia sebagai I4. Lepas tu yang melalui 4 ampere ni kita letak dia sebagai I5. Lepas tu kita keluarkanlah dia punya equation tu. Equation dia apa? Yang melalui note V2 tu. Equation dia I apa? I2 sama dengan I4 tambah I5. I2 sama dengan I4 tambah I5. So I2 ambil dengan yang tadi tu. I2 kita yang tadi ni mana? V1 tolak V2 bahagi 6. V1 tolak V2 bahagi 6. I4? I4 yang melalui 7. V2 bahagi 7. V2 bahagi 7. 2 bahagi 7. Dan I5? I5? 4. 4. Sebab dia dah bagi current kat situ kan. So ambil je lah nilai arus tu. Okay, lepas tu kita buat macam tadi juga. Jadikan dia pecahan, hilangkan pecahan dia. So, saya letak sekali pun yang pecahan belah kiri ni. V1 tolak V2 bahagi 6 tolak V2 bahagi 7 sama dengan 4. Okay, lepas tu saya samakan dia punya pembawah. So kat sini 7 V1 tolak 7 V2 tolak 6 V2 per berapa? Per 42 kan? 6 kali 7 42.
42 saya tak tulis lah. Betul sini. 42 kali 4 berapa? 42 kali 4. 168. 168. 168. Enam, 8. So ni susun, kita susun pula. Okey, 7 V1, 7 V1, okay, V2, negatif 7 tolak 6 jadi negatif 13 V2 sama dengan 168. So ini adalah equation yang kedua. Okay, so lengkaplah kita punya equation, dua equation sebelum kita teruskan dengan cari nilai V1 dan V2. So kat sini dah guna dua equation ni kan boleh carilah V1 dan V2 itu menggunakan kaedah apa? Sama serentak boleh ataupun kita nak guna matrik pun boleh. Cuba masing-masing buat. Sama ada nak guna sama serentak atau matrik. Cuba buat. Kita nak tengok berapa jawapan V1 berapa, V2 berapa. Terpulang nak guna matrik ke nak guna sama serentak. Cuba buat sendiri. Last jawapan dia tetap sama. Siapa yang guna persamaan serentak sama dia dengan siapa yang guna matrik. Saya ada sampai sini je, sampai terbitkan equation je. Selebihnya awak cuba sendiri.
Okay, berapa? Ada yang dah dapat? V1 berapa, V2 berapa? Cara kerja sendiri-sendiri nak guna metrik ke, nak guna persamaan tak terguna. Saya nak tahu jawapan akhir je berapa. Okay, Syafiq dah berapa? V1 Dapat negatif, dapat buat betul apa? berapa? Negatif 1.183. Negatif 1.183. 1.183. Ah, V2 berapa? negatif 13.098. Negatif 13.098. 13.098. Okey, orang lain? Zakira V1 negatif 2. negatif 2. V2 Negatif 14. negatif 14. Siapa lagi? Alih Muzakir? Ada Alih Muzakir? Alih Muzakir buat ke tak? Sekejap pun. Muhammad Naim? Tak siap lagi. Tak siap lagi. Rafiuddin? Tengah buat lagi Wan. Muhammad Riza? Tak siap lagi bang. Tak siap juga lagi. Oh. Saiful Zikri? Macam tu kira, negatif 2, negatif 14. Bang, Okay. saya salah kat mana? Syed Zahid? Tengah buat Puan. Dah buat. Zul Adlan? V1 negatif 2, V2 negatif 14. Negatif 14. Syafiq? Muhammad Syafiq Abdul Rahman. Muhammad Syafiq, buat tak? Tengah buat. Tengah buat.
tak pasti lagi. Pasti. Berapa jawapan dia? Yang tak pasti tu apa? Saya tak marah. Tak Dah tengah lawak fikir jauh. lagi. Nak marah ke mana? Nak ketuk kepala kan dia jauh-jauh ni. Salah masa tak ada efek pun kalau salah. Efeknya cuma awak apa? Kalau awak buat salah tu, efeknya awak tahu kat mana kesalahan awak. Itu lah. Tak semasa benda buat kita buat tu semuanya betul. Okay. So ada beberapa orang jawapan, rasa semua dapat jawapan sama kot. Cuma seorang tadi apa Syah, hak mula-mula saya tanya tadi. Saya. Ada jumpa dah kesalahan dia kat mana? Dah. Tahu dah. Dah. Itu kelebihan dia. Saya tanya seorang-seorang, maknanya tahu siapa jawab, siapa buat salah, siapa buat betul. So jawapan dia negatif 2, negatif 14. Okay. So V1 negatif 2, V2 negatif 14. Siapa guna matrik? Siapa guna persamaan serentak? Sama sentak. Sama serentak pun. Serentak. Ada yang guna matrik? Panjang. Sama serentak. Jadi saya, sebab tu benda ni saya lepaskan awak, bebas untuk awak tentukan sendiri macam mana kaedah apa yang awak lebih selesa guna. Kalau saya ajar awak pasal matrik, nanti bila awak tak faham jadi blank kan. Jadinya terpulang atas awak lah nak guna kaedah apa. Diberi hanya 2 persamaan untuk cari nilai V1 dan V2. Kat situ kaedah dia bebas. Cuma yang awal-awal je cara nak dapatkan persamaan tu kita guna ikut soalan dia. So guna nodal kena guna nodal lah. Kalau guna mesh kena guna mesh lah. Lepas pada tu terpulang pada kamu nak guna kaedah apa. Yang penting jawapan dah sekali tu betul. Kalau guna matrik pun dapat jawapan yang sama. V1 negatif 2, V2 negatif 14. Okay, berjaya dah hari ni. 1 lita. Kita teruskan dengan lita yang kedua. Okay, kamu refer slide yang seterusnya. Yang example 2, determine V1 and V2 using nodal analysis. Sama juga soalan dia. Kali ni lagi V1 dan V2. Cuma lita je yang lain sikit. Okay, lita dia macam kalau mesh pun kan boleh buat sebenarnya ni. Guna mesh tapi dia suruh guna nodal analysis. So kita kena ikut dia punya syarat dia, kena guna nodal analysis. So ini logikanya. Jadi kat mana V1 tu? V1 tu di mana? V1 nya di sini Sini V1, sini V2. Saya tanda biru tu adalah not dia. Okay, jadi sebelum tu kita kena tentukanlah berapakah bilangan not. Dah ada 2 kat situ. Kemudian bila ada 2 bilangan not, maksudnya 2 not voltage yang kita assign iaitu V1 dan V2. Jadi 2 equation juga yang akan kita keluarkan. Sebelum keluarkan equation tu kita tentukan arus yang mengalir pada not tersebut. Yang mana masuk, yang mana keluar. Okay, kita pergi pada not V1 dulu. Okay, arus masuk pada V1 daripada 2 ampere ni. Kita assign sebagai I1. Okay, lepas tu yang pergi kepada 10 ohm tu kita naik lah, kita keluar pada V2. Nak masuk pun tak apa, tak ada masalah pun. Okay. Kemudian untuk 2 volt ni dia ke mana? Dia ke mana? Okay, 2 volt ni sebenarnya dia tak ada apa-apa ke? Seolah-olah kita sebab dia 2 volt kan, jadi benda ni dia bukan arus. Arus yang mengalir kita tak sama. Dan dia 2 volt yang disambung tu adalah selari dengan 10 ohm. Jadi arus dia adalah sama dengan I2. Jadi kita boleh ignore dulu kalau voltage ni. Kalau macam dalam mesh analysis kita macam example 4 yang saya bagi dalam video semalam tu kan. Dia ada sharing super mesh kan. Ini kita buat ni sebagai super nodal. Jadi yang ni kita ignore. Seolah-olah kamu letak
multimeter untuk ukur nilai voltage pada 10 ohm. Jadi voltage pada 10 ohm tu adalah 2 volt. Jadi kat sini kita boleh ignore lah. Ignore. Tak ada apa-apa kat sini. Tak ada apa-apa. Macam data tak boleh jadi macam ni. Sini tak ada. Sini tak, bahagian ni tak ada. Jadi masih tiga simpang lah. Lepas tu kamu pun ambil lah multimeter. Ambil multimeter, plot letak sini, kita nak ukur voltage yang drop pada 10 ohm kat sini. Itulah dia punya fungsi 2 volt di situ. Tapi nanti akan guna juga 2 volt tu. Jadi untuk keluarkan kita punya kesamaan ni, untuk 2 volt tu kita ignore. Sebab nilai current yang melalui 2 volt tu adalah sama dengan I2 juga. Dia selari dengan 10 ohm. Okey, saya teruskan. Okey, pada note yang sama, V1 ni yang melalui 2 ohm, kita ke bawah lah sebab ground tu di bawah. Di bawah. So ni kita assign sebagai I3. Okay, so kita keluarkan kesamaan note 1. Kesamaan arus tu apa dia? I1 I1 tambah I1 sama dengan I2 I2 tambah I3. Di I1 dia dah bagi kat situ 2 ampere. Okey, I2 macam tadi juga. Dia drop pada 10 ohm dan voltan yang balance tu dia jadi V2. So V1 tolak V2 bahagi 10. Okay, I3 V1 bahagi 2. So kita susun lah. Tadi senang ni. 2 sama dengan V1 tolak V2 bahagi 10 tambah 5 V1 per 10. So 10 letak belah kiri jadi 20 sama dengan V1 tambah V1 jadi 6 V1 tolak V2. Equation 1. Okey, nak dua pula. Nak dua pula kita tengok dia punya arus dia. Okey, yang masuk ke V2 ni I2 lah sama sebab dia daripada 10 ohm. I2. Okey, lepas tu yang melalui 4 kita turun bawah. I4. Okey, yang daripada 7 ampere ni adalah dia keluar ke dia masuk V2? Kita tengok pengaliran 7 ampere tu. keluar. Keluar. So ni I5. So kesamaan arus dia yang masuk I2 sama dengan I4 tambah I5. I5. I2 sama tadi, V1 tolak V2 bahagi 10, I4 V2 bagi 4 dan I5 7. Kita susun.
Itu dalam 4 tu. Ke 8 tak? 280. Tu dua equation. Sama dengan tadi. Cuba buat. Apa dia B1, B2.
Cik dapat apa? Satu dapat apa? Dah belum? Bisa satu dapat apa? Saya dapat kosong pun. Okay, V2. Kosong. V2 negatif 20. Okay, negatif 20. So kat situ kalau tengok data tu sepatutnya 2 vok tu kan. Kalau kamu letak V2 kan. V1 tambah V1 juga sepatutnya 2 vok, betul tak? Dia ambil ukuran kat situ jadi 20, kita kira jadi 20 vok. Negatif 20. Betul? Betul Puan. Okay. So V1 kosong, V2 negatif 20. Guna apa? Sama serentak? Ya. Okay. Jadi habis untuk apa? Contoh node analisis dalam slide lah, dalam latihan saya banyak lagi sebenarnya. Dia nak masuk superposition sebagai latihan awal. Latihan sekali jumpa dengan apa, dengan mesh analisis. Mesh tu tak wajib lagi latihan kan? Node ni lagi senang daripada mesh sebenarnya. Okay, sebab kita nampak pengaliran arus tu. Kalau macam mesh ni kita confuse. Arus dia masuk sebelah tu, kita tambah ke, kita tolak dia. Dia masuk superposition keluar kita sampai untuk latihan nanti saya bagi latihan, kita buat latihan. Ataupun dalam mak punya, dalam si DOS tu dah ada, saya letak dah soalan apa, passive question. Apa boleh tengok dalam tu, cuba latihan yang dalam apa, dalam soalan final tu. Mesh node analisis. Boleh buat itu. Okay? Saya masuk terus dengan superposition. Superposition ni susah sikit. So superposition pun adalah salah satu kaedah atau analisis selain pada mesh and node. Dan superposition ni digunakan sekiranya source yang ada dalam data tersebut, contohnya ada 2 source, satu current source, satu voltage source ataupun dua voltage source, apa-apa salah satu source tu dia mempunyai frekuensi yang berbeza. Macam mana kita nak tahu frekuensi berbeza? Biasanya nilai source yang diberi itu dalam bentuk dalam bacaan sin ataupun cos. Contohnya 10 sin 3t ampere, 10 sin 3t ampere, di mana 10 tu adalah 10 ampere, 3t tu, 3 tu adalah dia punya frekuensi omega kan, 3 tu adalah frekuensi dia. Lepas tu source lagi satu dia bagi voltage 5 sin 7t.
So tu dia, yang untuk cost untuk voltage tu, dia punya source voltage tu 7 dia punya frekuensi. Jadi tak sama frekuensi tu, jadi so kita kena buat kaedah superposition. Okay, jadi untuk superposition ni, kalau kamu ingat balik yang kamu belajar masa satu tu, dia kita kena pecah-pecahkan lah kita punya circuit ni. Kita pecah bergantung kepada bilangan source. Kalau litar kita tu ada 3 source, maksudnya 3 litar yang kita kena bina balik. 3 litar yang berasingan daripada 3 source tu kita kena bina balik dan kita selesaikan satu-satu. Maknanya penyelesaian tu adalah berdasarkan satu bekalan, satu mudah sikit lah. Lepas tu selepas ketiga-tiga penyelesaian litar tu kita dah settle, barulah kita tambahkan hasil daripada ketiga-tiga tersebut untuk memenuhi soalan yang diberi. Okay, jadi pun ada step dia, kena ikut step dia juga. Okay, pertama untuk kaedah superposition ni kita kena tentukan bilangan source yang ada dalam rangkaian atau dalam litar kita. Tentukan ada berapa source. 2 ke, 3 ke, 4 ke, 5 ke, 10 ke. 10 tu mampu sangat. Maksimum pun biasa 3, 4 je biasa 3 lah. Kalau untuk exam biasa bagi 2 je untuk mudah kan. Okay, so bila dah kita tentukan bilangan source yang ada dalam litar tu, kemudian kita eliminate semua source yang ada dalam litar tu dan hanya gunakan satu je dalam setiap penyelesaian litar kita. Contoh ada 3 source yang ada dalam litar, ada 3 source V1, V2 dan I1 lah contohnya. Kita punya source tu V1, V2 dan I1. Jadi kita gunakan source V1 je dulu. Source untuk bekalan untuk V2 dan I1 tu kita kena eliminate. Okay, eliminate tu kita boleh buang saja-saja. Okay, dia ada syarat dia. Kalau bahagian V2 tu kita kena jadikan bahagian V2 tu kita short circuit. Contohnya antara V2 tu, antara voltage V2 tu belah kiri dia ada 10 ohm, belah kanan dia ada 3 ohm contohnya. Jadi untuk V2 tu kita buang bekalan tu, kita short circuit, ni kita sambungkan 10 ohm dengan 3 ohm tu. Sambungkan dia, ambil wayar kita sambung, kita buang bekalan kuasa, kita sambung dengan wayar bahagian voltage source. Tapi untuk bahagian current source tu dia punya bekalan kuasa tadi, bekalan kuasa arus tu kita buang bekalan kuasa dan kita kena open circuit bahagian tersebut. Jadi kita hanya gunakan satu source saja dalam penyelesaian litar tersebut dalam satu-satu masa. Okay, bila dah settle yang pertama, kita guna yang source yang kedua pula, V2 pula. Yang V1 tadi tu kita buang macam kaedah V2 tadi tu, kita buat short circuit dan seterusnya. Okay, yang kemudian bila dah dapat ketiga-tiga nilai untuk ketiga source tersebut, bukan nilai source, maksudnya nilai yang soalan ni nak bagi, contoh cari voltage yang drop pada R1 lah contohnya. So ketiga-tiga nilai tu kita pun tambah keseluruhannya, summate all the response. Step yang keempat, summate all the response. Tengok litar ni, ini saya ambil daripada soalan final, tak silap saya, litar ni ada daripada soalan final. Ingat soalan final sesi berapa. Okay, soalan tu calculate I1, ni soalan final, maksudnya kamu tengok tu ada 2 source saja. Mudah je lah tu. Dah sebelah dah. Okay, calculate I1 in the circuit of figure shown below using the superposition theorem. Jadi source kita ada 24 volt dan 2 sudut 90 ampere. 2 source kat situ. Saya tunjuk cara nak buatlah. Saya teruskanlah dengan penyelesaian dia.
Okay, kita ada dua source. V iaitu 24 volt dan juga current 2 sudut 90 ampere. Jadi sekarang ni saya nak gunakan source 24 volt je, yang current 2 ampere tu saya nak eliminate. So kita kena lukis litar, dan lukisan litar tu ada markah. Setiap lukisan litar tu ada markah. So, jadi saya lukis balik litar saya ni yang menggunakan voltage source 24 volt sahaja. Soalan dia suruh buat apa tu? Saya apa? I1 kan? I1. So bahagian ni J2 ni dia arus betul tak? Sepatutnya dia open lah kat sini. Bahagian arus ni kita open. Jadi seolah-olah J2 kat sini tak ada makna apa-apa, tak efektif pun tak apa sebenarnya sebab dia open. Bahagian ni, bahagian J2 kat sini dia tak ada apa-apa sebab dia open kat sini. Tak ada penyambungan, betul tak? Betul tak? Kita ada penyambungan. Jadi kalau tak nak keliru, kita padam dah. Tak payah lukis. Jadi litar kita ni dalam bentuk litar sesiri sahaja. Mudah kerja kita. Sini 24 volt, 24 sudut kosong. So saya tulis 24 je. Ni 2, negatif J2 dan 2. Arus yang kita nak cari kat sini. Ya. Kenapa yang apa J2 Kuat sikit, tak dengar? tu, yang apa yang tengah tu tak ada berkaitan pun? Sebab kita nak tak nak guna 2 ampere tu. Kita nak selesaikan dia, kita kena hanya gunakan satu source saja dalam superposition ni. Setiap penyelesaian kita gunakan satu source saja. Nanti kita gunalah balik. Jadi bahagian 2 sudut 90 tu adalah current source. Current source kita kena, bila kita eliminate, kita kena buat open circuit. Jadi bila kita open kat situ, maksudnya J2 tu pun tak ada makna apa-apa lah, tak ada sambung lah. Okay? So tak payah lukis lah, tak apa. Kalau tidak, kalau lukis nanti dapat keliru pula. So tak payah lukis, jadikan litar kita litar sesiri. Jadi I yang kita kena letak di sini, kita tak boleh mention dia sebagai I1. Tak boleh mention sebagai I1, kita letak sebagai I1 prime. I1 prime. Okay, sebelum tu kita kena buat equation dia dulu. Nak cari I1. Soalan dia, nak cari I1. I1 sama dengan, formula dia adalah I1 sama dengan I1 prime tambah I1 double prime. Okay, kenapa double prime? Sebab kita ada 2 source kat situ. So 2 kali I kita kena cari. I1 yang pertama ni kita cari. Apa beza prime dengan double prime? Nanti dulu. Sebab ni I1 prime ni kita gunakan satu source yang pertama, I1 double prime ni kita gunakan penyelesaian litar untuk source yang kedua, dan selepas selesai dah dapat nilai kedua-duanya baru kita submit. Kita sumkan dia, dapat jadilah dia untuk litar keseluruhan kita asal ni. Jadi sebab tu kat sini dekat litar yang saya bikin baru ni, saya tak tulis dia sebagai I1, saya tulis dia sebagai I1 prime. Sebab kalau saya tulis I1 dia tak valid lah, sebab saya tak letak J2 dalam litar saya ni. Sedangkan litar kita, soalan kita ada J2, ada 2 ampere kan untuk I1. Jadi untuk kaedah superposition ni kita kena pecahkan berdasarkan bekalan bilangan source yang ada dalam litar kita kepada beberapa bahagian. Kalau ada 2 source, maksudnya 2 I yang kita kena cari. Maksudnya I1 prime, I1 double prime. I1 prime menunjuk pada source yang pertama yang kita guna, I1 double prime menunjuk pada source yang kedua yang kita guna nanti lepas ni. Sekarang kita cari I1 prime dulu.
So soalan Lita baru yang kita looking ni 24 volt. Lita baru kita looking ni adalah Lita PCB. Jadi memudahkan dalam kerja kita boleh guna huruf O biasa nak cari I. Jadi I sama dengan V over Z total lah. Kita ada kata R sebab ni bukan R dah ni. Kita ada kapasitor, ada induktor semua kan. So V bahagi Z total. Jadi Z total formula dulu. V, formula kita adalah V sama dengan I 1 prime darab dengan Z total. Yang kita nak cari I1 ni, I1 prime sama dengan V bahagi Z total. So Z total kita adalah 2 tambah 2 tolak J 2 sama dengan 4 tolak J 2. So I prime sama dengan 24 bahagi 4 tolak J 2. Berapa? Betul kalkulator. Pasti bacaan dia mesti ada dalam rectangle lah. 24 bahagi 4 tolak J 2. Berapa? Enam tambah 12. 6 tambah 12. 6 tambah 12. Guna mod kompleks, jangan lupa guna mod kompleks. Sebab kita ada tu, kompleks number tu. 24 bahagi 4 tolak J2. Jangan bagi 24 bagi 4, baca 24 bagi J2. Jangan, macam tu kena bagi terus 24 bahagi 4 tolak J2. Oh, error. Tengok betul-betul. Pastikan kurungan betul. 4.8. 4.8 lagi, tak habis tu. Tu je. Ada rectangle tu. Ada kompleks. 4.8. Tu je apa ni? Tekan mana pun? B sama dengan Oh. Bila kompleks number, awak dia punya sama dengan tu 2 kali. Sama juga dengan pola. Jadi tak boleh ambil nombor utama tu saja. Dia ada nombor yang kedua. 4.8 dengan apa? 2.4. 2.4 apa? J ke tambah J 2.4. Jangan sebut I walaupun dalam kalkulator kamu tu tulis I, jangan tulis I sebab takut nanti confuse dengan I current ni. Tulis sebagai J. Jangan tulis I. Jawapan kamu pun jangan tulis I. Mana-mana flexible jangan tulis I. Walaupun dalam kalkulator tu tulis I. Jangan tulis dalam bentuk J. Kalau tidak nanti confuse dengan current. Jadi I1 kita adalah 4.8 tambah J 2.4. Okay. Kita simpan dulu jawapan ni sebab kita nak masuk ke sini nanti. Okay, lepas tu seterusnya, Lita yang seterusnya kita gunakan 2 ampere kat situ. 2 sudut ampere. Sekejap mana? Ke sini. Nanti awak susun sendirilah nota awak tu. Whiteboard saya kecil. Okey. Jadi untuk guna 2 ampere bahagian 24 volt tu saya akan buat short circuit. Sejak lukisan Lita tu ada markah. Okey, kat sini sepatutnya voltage kan. So bahagian ni saya short circuitkan dia. Saya gunakan current source.
Dua, dua, negatif dua, dua. So arus yang kena mention kat sini adalah I1 double prime. Jadi kita nak guna formula apa kat sini? Guna formula apa untuk dapatkan arus I1? Formula apa? Dapatkan arus I1. Kita akan gunakan current divider, current divider rule. Hukum pembahagi arus. Apa formula hukum pembahagi arus dalam meter ni, kalau tengok dalam meter ni? Cari I1. I1 double prime dengan hukum pembahagi arus. Atas dia apa, bawah dia apa? Darab dengan apa? Of course kita darab dengan I total kita 2 sudut 90 darjah kan? Darab dengan 2 sudut 90 darjah. Sebelum darab tu. Atas dia apa, bawah dia apa? Apa bahagi apa? Kita boleh jawab. Hukum pembahagi arus. Tak boleh guna kaedah lain kan ni? Ini je kaedah yang sesuai, yang paling kenalah dengan bentuk gambar rajah data ni. Nak guna hukum Ohm tak boleh dah. Sebab kita ada kat tengah-tengah tu. Arus pun dibagi kat tengah-tengah, dia tak bagi kat tepi. Ingat tak hukum pembagi arus apa dia? Okey, mana-mana nilai yang tak ada apa, yang dia tak melalui tempat yang kita cari. Kat sini yang tak ada kaitan dia adalah 2 ni kan. Ni 2 ni kan. Betul? 2. 2. So 2 tu dekat atas lah. Ada nilai lain tak ada kan? Yang kita Tak nak cari area sini je kan. Area sini betul tak? Betul? Jadi yang tak ada kaitan tu kita letak atas. Bawah tu kita totalkan semua apa galangan yang ada. J2 tolak J2 dan J2 tolak J2. Yang J2 ni tak, bukan, sebab dia berada pada arus. Yang J2 ni tak. J2 tambah 2. tambah 2. Kita tambah juga 2 lagi sekali yang 2 ni. 2 yang saya bulat hijau. Kan? Kita tambah jugalah tu sebab kita nak totalkan dia Z total. Yang J2 ni tak ada, kita tak boleh ambil kira sebab dia berada dan dia datang sekali dengan arus. Okey. Jadi Z total dia adalah J2 ni, J2 ni, 2 ni, J2 dan juga 2 ni. Tu Z total dia. Yang atas ni kita ambil yang apa? Yang tak ada kena-kena, yang apa, tak ada laluan dengan I1 prime, double prime tu kan, 2 ni. I1 prime tak lalu dekat 2 sini, betul tak? Betul? So yang atas ni adalah rintangan yang tak, yang bukan laluan I1. So bahagilah
Berapa nilai dia? 2 bahagi dengan J2 tambah 2 tolak. Tolak tambah 2. Jadi 4 tolak J2. Darab dengan 2 sudut 90. Berapa? I2 prime tu, double prime. Lagi dalam rectangle Berapa? Dalam Jawapan pengiraan dalam jawapan dalam rectangle. Nanti last kali baru kita convert. Kamu tekan calculator tu tak apa, boleh campur rectangle ke bola ke serentak, tapi jawapan last kali tu dalam rectangle. Maknanya jawapan sama dengan tu dalam rectangle. Puan, sudut kalau sudut dekat sudut dia tambah kan? Sudut dekat sudut. Ada 2 sudut tu, satu sudut itu. Satu sudut dah, kalau puan nak dalam rectangle pun tak payah tukar yang J tu, yang tu. Dah, awak tekan calculator yang sudut, masa tekan calculator tu buat kira tu tak apa, macam nak sekali nak gabung. Tu bila last kali nak sama dengan tu kamu kena pilih mana. Shift apa? Shift tolak ke nak shift tambah. Masa awak tekan calculator tak apa, tak kisah. Nak tekan sudut, nak tekan J pun. Puan. Okay, berapa dapat? Ya. Sampai salah. 0.184 sudut negatif 1.33. Tak bersudut, nak dalam rectangle, bukan dalam pola. Ya Allah, salah Negatif 0.4, Negatif 0.4. 0.8 J. J 0.8. Tambah ke tolak? Tambah. Tambah. So untuk I1 double prime negatif 0.4 tambah J 0.8. Yang ini tak boleh. Ni I double prime. So kita masuk balik dengan formula asal kita, I1 sama dengan I1 prime tambah I1 double prime tu kita dapatlah
I1 sama dengan 4.8 tambah C 2.4 tolak 0.4 tambah C 0.8. Kita gabung. So 4.8 tolak 0.4 berapa? 4.4. 4.4 tambah J 3.2 dengan yang ni baru kamu kena I ni, yang I akhir ni baru kamu kena convert kepada polar. Ni 5.44 sudut 36.03 ampere. Dia ada jawapan lain yang kamu tekan dapat lain. Tak sama dengan saya. Kita dapat 5.44 sudut 36.03. Kamu tambah dulu I prime 1 tadi yang atas 4 segi tu. Saya letakkan tu 4.8 tambah J 2.4 dengan yang I1 double prime tu negatif 0.4 tambah J 0.8. Combine kedua tu dapat I1 4.4 tambah J 3.2. Lepas tu kamu tekan yang tu, tekan calculator 4.4 tambah J 3.2. Lepas tu tekan shift polar, shift tambah sama dengan dapat 5.44 dan shift berdiri tadi sama dengan dia baca sudut 36.03. Okay, jadi untuk jawapan kita ni ialah mesh ke, nodal ke, superposition ke ataupun yang lain. Kalau soalan dia nak voltage ataupun secara nilai voltage ataupun arus, kamu convert jawapan tu kepada polar. Dia baca dalam polar. Tapi kalau beban sama ada galangan aruhan ke apa yang melibatkan complex number, gunakan rectangle. Jawapan ni dalam rectangle untuk Z. Untuk arus dengan voltage, jawapan akhir dia kalau kita convert kepada polar. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun. Kamu bagi jawapan setakat 4.4 tambah J 3.2 pun jawapan tetap betul. Tak ada masalah. Tapi kalau ikut standard, arus dengan voltage kita masih dalam polar lah, dalam sudut. Okay, dalam slide pun satu contoh juga. Yang next slide tu dia punya kaedah yang saya sudah tunjuk dekat whiteboard ni. Dalam kamu tengok gambaran nota slide tu punya solution. Saya tunjuk di situ. Okay, nanti saya bekalkan dengan soalan-soalan. Saya tak nak bekal lah, awak buat sendiri lah dalam tu, dalam kamar mana kena pula nak kena buat yang final. Lebih baik kamu cuba soalan final lah. Tu nampak lebih jelas bentuk soalan final macam mana yang keluar. Try buat soalan-soalan yang final tu, tengok dulu sebelum buat tu, tengok dulu kamu print semua soalan tu. Lepas tu kamu compare antara semester tu, dia tak banyak dia tak banyak berubah lah, yang berubah mungkin nilai. Kita tengok dia punya trend soalan macam mana. Tapi untuk superposition ni jarang keluar final. Tapi kalau keluar masak jugalah kan. Sebab dia melibatkan cara kita berfikir macam mana kita nak bentuk data tu, macam mana kita nak keluarkan persamaan ataupun nak hasilkan dia punya equation tu, nak guna kaedah apa. Yang macam tadi tu, yang pertama kita guna ohm, yang kedua ni kita guna current divider.
Sebab kita kena tengok data tu kita nak cari apa dan apa yang ada penyambungan pada data tersebut, yang mana kaedah apa yang paling sesuai yang kita nak. Okay, ada soalan? Ada pun. Ada pun. Nanti kamu cuba buat soalan final lah. Soalan final. Saya ada lagi untuk soalan superposition ni. Sebab dalam soalan final pun tak ada soalan superposition. Ada pun kalau saya ada satu je kot untuk soalan superposition dalam soalan final tu sekali je. Kita cari soalan-soalan lain berkaitan dengan superposition. Tapi match dengan order confirm setiap semester ada soalan tu. Dalam soalan apa, dalam paper final. Buat yang tu lah, tengok dia punya susah ke senang. Biasa soalan final senang je untuk match dengan order tu. Dia tak panjang tele macam saya terang kat sini lah. Sebab kalau ikut penerangan yang kat sini tu dia melibatkan soalan esei ni. Tapi dalam soalan final dia bukan soalan esei. Dia struktur sahaja 4 hingga 10 markah dia setiap anak soalan tu. Berlatih-berlatih tengok soalan final macam mana. Walaupun mungkin tak tahu semi final tu buat style saya lepas, tapi dia punya format dia tetap sama format soalan final tetap sama. Mungkin saya tambah dengan apa, soalan objektif ke, itu lah memudahkan kerja. So saya stop je kat sini. Kita pun tak ada break tadi kan. Jadi saya stop awal lah.